Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat menu untuk hari raya nanti, iaitu roti jala cicah dengan kari ayam. Jom kita start. Okay, first kita tumiskan rempah 4 sekawan ni, iaitu bunga lawang, bunga cengkeh, kayu manis dengan buah pelaga. Lepas tu masukkan 2 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, halia sebesar ibu jari. Okay, tumis kejam and then masukkan daun kari. Lepas tu korang masukkan rempah kari ayam ataupun daging ni dalam 3 hingga 4 sudu macam tu. Okay, ni method untuk aku bagi rempah tu pecah minyak. Korang masukkan air sikit, lepas tu tumis sampai rempah tu kering and then dia keluar minyak kat tepi ni kan, macam ni. Lepas tu masukkan air lagi, lepas tu ulang balik. Bila dia kering pecah minyak, masukkan air lagi. So ulang dalam 3 kali macam tu. And then baru masukkan ayam, lepas tu gaul sampai dia sebati macam ni. And then masukkan air untuk bagi kita punya kari tu berkuah lah. And then tambahkan potato, lepas tu letak garam, gula secukupnya. Lepas tu bila potato tu dah nak lembut, kita masukkan setengah kotak kecil santan. Lepas tu masukkanlah cili merah ke cili hijau ni optional lah. And then sedia untuk dihidang. Belum lagi aku nak buat roti jala dulu. Okay, roti jala kita blend 2 cawan tepung gandum, 1 biji telur, setengah kotak kecil santan, 1/2 cawan air, 3 sudu minyak masak, garam dengan gula sikit, and then pewarna kuning telur untuk bagi dia warna kuning macam ni lah. Lepas tu kita blend sampai dia sebati macam ni. Lepas tu korang kena cari acuan untuk roti jala ni. Yang ni kat kedai ada jual, supermarket ada jual, tak ada masalah. Lepas tu kita start lah menjala kat atas kuali yang panas ni. Yang ni aku tak letak minyak sebab aku guna kuali non-stick. Lagipun minyak dah ada kan dalam kita punya adunan tadi tu. Okay, bila dah masak, kita bawa keluar. And then bila dah siap, bila sejuk, baru kita start menggulung roti jala ni. Dia macam gulung baju lah. Korang lipat kiri kanan, lepas tu korang gulung-gulung. Siap lah. And sedia untuk dihidang. Yang ni boleh hidang dengan kari ayam panas-panas ni. Alah, comok lah, lap dulu sikit. Lepas tu bolehlah makan cicah dengan kuah kari ni. Sedap ni. Aku lagi suka kalau kita macam ambil ayam tu seketul, lepas tu ambil yang bahagian thigh tu yang lembut tu. And then kita cicah dengan roti jala yang lembut juga. Roti jala ni pun memang korang kalau makan dekat macam rasa macam cair dalam mulut macam tu. Okey lah, selamat mencuba. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat perap ayam bakar. Okay, first potong 3 biji bawang Holland, 2 biji bawang merah saiz besar, 10 ulas bawang putih, 6 batang serai. And then masukkan 1 sudu jintan putih, 1 sudu jintan manis, 6 sudu gula, 2,5 sudu garam, setengah sudu serbuk perasa, 1 sudu serbuk kunyit. And then kita perlukan kicap manis pedas masuri dan juga sos tiram masuri. Yang ni masukkan dalam 3 sudu kicap manis pedas dengan 3 sudu sos tiram masuri. Air sikit, apa so korang blend sampai sebati. Perap ni nampak banyak sebab dia boleh guna untuk 2 ekor ayam. I repeat, 2 ekor ayam. Lepas tu korang gaul, and then perap dalam peti sejuk overnight. Atas api yang membara, tapi jangan panas sangat, cepat hangus. Bakar sampai dia masak juicy ni. Aku dah lah yang perap, pasal aku juga yang kena bakar. Pasal ayam pun siap, makan dengan sos Thai. Dan selamat mencuba. Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat menu untuk hari raya nanti, iaitu nasi ayam. Jom kita start. Okay, first kita rebuskan 1 ekor ayam. Lepas tu masukkan halia sebesar ibu jari dengan 3 ulas bawang putih. Lepas tu bila ayam tu dah separuh masak kan, bawa keluar dulu ayam tu, letak kat tepi. Lepas tu air rebusan ni kita akan guna untuk 2 benda. Okay, first kita nak masak nasi. So yang ni kita cairkan dalam 2-3 sudu margarin. Masukkan kulit kayu manis dengan bunga lawang. Lepas tu masukkan bawang merah ataupun bawang besar pun boleh. Lepas tu kita basuhkan beras. Nampak tak level 1 jari kat atas beras tu kan? Korang masukkan air rebusan tu biar sampai level tu. And then masukkan kita punya bahan tumis tadi. And then letakkan daun pandan, garam sikit, and then pewarna kuning telur, nak bagi dia warna kuning lah. Lepas tu masak je nasi dalam periuk nasi, rice cooker macam biasa. And tada, sedia untuk dihidang. Tapi belum siap lagi, sabar, kita nak buat benda lain dulu. Okay, next kita nak buat sup. Okay, lebihan air rebusan tadi tu kita tambahkan lagi air. And then letakkan sup bunjuk. Lepas tu letaklah kaki ayam, tekuk ayam, whatever yang korang suka, ada lebih-lebih tu. And then masukkan garam, gula, serbuk perasa. Lepas tu masukkan daun sup. And bagi dia mendidih kejap. And sedia untuk dihidang. Yang ni untuk sup senang je, simple sangat. Okay, lepas tu kita nak buat sos cili. Yang ni pun senang, blend dalam 7 biji cili besar, 4 biji cili kecil. And then 2 sudu cuka, 2 sudu gula, garam, air sikit. And then kita pun blend.
Okey, aku suka makan yang raw mentah macam ni sebab dia punya flavor lagi strong lah. Tapi kalau nak masak atas kuali dulu pun boleh. Masak kejap. Okey, lepas tu siap lah. Okey, untuk sos kicap ni senang je. Korang ambil sikit sup ayam yang dah siap tadi tu, campurkan dengan kicap manis. Lepas tu kat dalam sup tu kan ada halia dengan bawang putih yang kita dah rebus tadi tu kan. Yang tu pun korang ambil sikit, tumbuk, lepas tu kacau dengan sos kicap ni. Tada, siap. Okey, untuk ayam, kita gaulkan ayam dengan garam. Letakkan sos tiram dengan kicap manis. Lepas tu minyak masak sikit. Okay, biasanya aku goreng tapi aku tak nak meletup minyak macam tu. So aku nak senang letak dalam air fryer je. Bakar pada suhu 200 degree Celsius selama 10 minit. Tak payah lama sangat lah sebab ayam ni dah separuh masak tadi kan. Lepas tu boleh hidang lah dengan nasi tadi, sayur-sayur. Lepas tu letak ayam, letak kicap, sos cili tu kat atas. Lepas tu letak sup yang panas-panas ni yang boleh makan hari raya nanti. Selamat mencuba. Hey, what's up guys? Sorry aku terlajak tidur hari ni, tapi tak apa, kita nak buat ayam masak balado dan juga air jagung float. Jom kita start. Okay, first kita gorengkan 2 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih, and then 4 biji lada merah besar, dalam 7-8 biji cili padi kecil tu, and then kita masukkan 1 biji tomato. Okay, goreng sekejap, tak adalah lama sangat, goreng sampai dia layu and then garing-garing kat luar macam tu. Lepas tu kita bawa keluar and dia bagi dia sejuk dulu sikit, and then kita tumbuk menggunakan lesung. Yang ni aku tak recommend untuk blend sebab nanti dia jadi macam tekstur berketul macam tu. So kita tumbuk dengan lesung baru dia cantik. Lepas tu kita gorengkan balik dalam minyak masak tadi, tapi kuranglah sikit minyak tu. And then tambahkan 2-3 helai daun limau purut. Lepas tu tambahkan seasoning. Yang ni aku guna garam, gula dan juga serbuk perasa macam MSG tu. Cukup lah. Yang dia kacau-kacau. Lepas tu dan untuk kita punya part kuah balado ni. Okay, untuk ayam biasanya orang goreng, tapi sebab aku nak senang, malah nak percik minyak, so aku buat method sama sebiji macam ayam hari tu, which is gaulkan ayam dengan garam dan juga sos tiram. Lepas tu campurkan minyak masak sikit, and then kita bakar dalam air fryer. Yang ni aku set suhu sama je, which is 200 degree Celsius selama 20 minit. Bila ayam tu dah garing keluar macam ni, cantik rupa dia, barulah kita tuangkan kita punya kuah balado tadi ke atas bila nak buka puasa. Boleh dapatlah tekstur dia yang crispy tapi pedas-pedas semua ni. Sedap weh. Alright, next kita buat air pula. Okay, untuk air kita just masukkan 1 cawan air ke dalam blender, and then tambahkan dalam 4 sudu cordial jagung yang dalam botol tu, and then masukkan 3 sudu jagung dalam tin, and then 4 sudu susu pekat manis, kemudian setengah cawan susu cair dalam tin tu. Tu sajalah. Lupa masukkan garam sikit dan juga sirap. Sirap ni sebenarnya nak bagi warna dia bertukar daripada kuning yang cair tu menjadi macam warna oranye pekat sikit macam ni. Barulah cantik rupanya. Lepas tu kita tuang dalam ais yang dalam cawan macam ni. Sedap ya. Aku tengok pun macam telan air liu. Jadi kita letak aiskrim vanila ke atas. Lepas tu masukkan lagi jagung dalam tin tu, and sedia untuk dihidang. Yang ni kalau minum, tak tahu nak cakap macam mana, tapi memang dia pekat and sedap. Rasa jagung tu memang penuh sampai ke tekak lah. Okay everyone, selamat berbuka puasa. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat burnt cheesecake menggunakan air fryer. Seriously senang gila. Jom kita start. Okay, first kita perlukan 250 gram cream cheese yang suhu bilik, setengah cawan gula, 1 kotak kecil whipping cream, and then masukkan 2 biji telur. Lepas tu tambah 1 biji kuning telur sahaja. And then masukkan garam sikit, 1 sudu kecil esa vanila, and finally 2 sudu tepung gandum. Lepas tu blend lah. Tu sajalah, blend sampai dia semua macam ni, cantik macam ni. And then kita perlukan loyang. Make sure loyang ni muat dengan korang punya air fryer. Alaskan dengan baking paper. Lepas tu tuangkan kita punya adunan tu kat dalam. Lepas tu bakar pada suhu 180 degree Celsius selama 20 minit. And then bila dia dah siap, dia akan keluar macam cantik macam ni. Aku still tak percaya dia boleh buat dalam air fryer, tapi boleh sebenarnya, possible. So korang biarkan dia sejuk sampai keluar kedut-kedut kat tepi tu, and then barulah buka dia punya baking paper tu and sedia untuk dihidang. Yang ni serius lah antara kek paling sedap pernah aku buat. Korang kena try. Selamat cuba. Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat kek coklat pisang Cadbury. Jom kita start. Okay, first kita lenyekkan 3 biji pisang, and then masukkan 2 biji telur, 1/3 blok butter yang dah dicairkan, setengah cawan gula, setengah sudu kecil baking soda, setengah sudu kecil baking powder, and then setengah sudu kecil garam. Lepas tu 1 sudu kecil esa vanila, 1 cawan tepung gandum dengan setengah cawan serbuk koko. Dahsyat aku boleh hafal ni. Tapi yang penting kita kenalkan coklat legend ni, iaitu Cadbury Dairy Milk. Selain pada makan macam
macam tu, kita boleh letak juga dalam kita punya baking. So ini aku campur dengan adunan tepung tadi, and dia bakar pada suhu 180 degree Celsius selama 45 minit. And kalau dah siap, boleh je nak hidang macam ni, tak ada masalah. Tapi kalau nak lagi fancy, aku gunakan teknik double boil, and cairkan 1 Cadbury bar dengan 4 sudu minyak masak. Kemudian aku tuanglah coklat ganache ni ke atas bagi dia moist macam tu, letak. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat lemang instant menggunakan cawan kertas. Actually method ni dah lama, dah viral, tapi aku baru nak try tahun ni. Jom kita start. Okay, first kita ambil 1 mangkuk besar beras pulut yang dah dicuci. Lepas tu korang rendam dalam air lebih kurang sejam. Okay, next kita potong daun pisang. Make sure ketinggian daun pisang tu sebiji sama dengan ketinggian cawan kertas ni. Okay, korang potong gulung-gulung-gulung. Lepas tu letak dalam kita punya paper cup tu, and siaplah kita punya acuan tu. Okay, next kita perlukan santan kelapa saji. Santan kelapa saji ni diperbuat daripada kelapa sebenar, and yang penting dia tak ada pengawet kat dalam. So ini aku guna setengah kotak besar santan, setengah cawan air dengan setengah sudu garam. Kalau korang tak jumpa santan kotak besar, korang boleh guna 3 kotak kecil lah. Okay, so beras yang kita rendam tadi tu, kita tapiskan dulu air dia. Lepas tu korang gaulkan sikit dengan santan supaya dia moist macam ni. Barulah letak dalam kita punya acuan. Okay, make sure acuan tu 2/3 penuh dengan beras pulut tu. Barulah korang tambah 1 layer santan ke atas. And siaplah kita punya acuan ni. Okay, now time untuk kukus. Pengukus aku ni tak besar, so boleh muat 3 je kat dalam, tapi boleh lah. So ini kita kukus dalam 40 minit dulu. Buka. Okay, and then kita ambil sudu. Lepas tu tekan. Tekan bagi dia mampat padat kat dalam tu supaya lemang kita lagi solid. Okay, korang tutup, and then korang kukus lagi 20 minit, and tada, sedia untuk dihidang. Jadi lemang ni, so bila lemang kita tu dah sejuk, korang boleh potong kita punya paper cup tu, bawa keluar kita punya lemang kat dalam, and gunakan pisau yang betul-betul tajam. Lepas tu potonglah lemang macam biasa, and sedia untuk hidang dengan rendang. Rasa dia tak adalah rasa macam kat kedai, tapi seriously sedap weh. Aku puas hati lah. Selamat mencuba.